Kalau bapa jawab salah, apa orang nak mati tak payah buka dah. Assalamualaikum semua. Nyucur, bagi nyucur. Alhamdulillah, bagi tepukan untuk diri sendiri dulu. Alhamdulillah. Kerana anda berjaya hadir ke sekolah hari ini. Tu benda yang perlu bangga dulu deh. Okey, ada tak kawan-kawan tak pergi sekolah hari ni? Ada tak? Ada deh? Ada deh? Mungkin dia tak boleh nak tengok dia, dia main sekolah tu. So hari ni awak berjaya hadir ke sekolah. Ini adalah perkara pertama yang awak dah berjaya buat pada hari ini. Jadi kena ucapkan tahniah kepada diri sendiri sebenar-benarnya deh. Alright, alhamdulillah. Okey. So, hari ini saya datang ke sekolah saya dah tinggalkan sekolah ni dah 17 tahun sebenarnya. Saya nak ucapkan terima kasih kepada guru-guru yang mengajar saya. Sebab guru-guru 17 tahun lepas mengajar saya saya berada dekat sini hari ini sebenarnya. Dan boleh memberi sedikit cerita kepada anda semua. Kenal Abang Mak ni apa? Siapa dia tak kenal? Ada yang tak kenal ada Abang Mak? Siapa tak kenal? Ada? Tak apa mengaku, kita tak marah, kita tanya je. Ada yang tak kenal tak Abang Mak? Ada kakilah yang tak kenal. Kalau ada tak kenal, kena kerja lebih lagi lah saya sebenarnya. Ada? Semak ke ada? Semak ke ada? Semak ni? Nampak macam poh lah, nampak macam poh lah. Nampak macam guru besar lah. Kenapa lah? Sekak kan? Kalau dulu 17 tahun lepas, saya pun macam awak-awak semua juga. Macam awak-awak juga, saya juga pernah berada di bangku sekolah dan saya juga pernah bersekolah macam awak semua. Untuk jadi saya hari ini, di sinilah permulaan dia. Nak jadi orang berjaya lah. Siapa nak jadi orang yang hebat? Angkat tangan. Siapa bagi tak pongkiok lagi? Oh, 2-3 orang je nak jadi berjaya. Siapa nak jadi orang yang hebat? Angkat tangan. Wow, bagi tepukan untuk diri sendiri. Bagus. Orang kata ada cita-cita untuk jadi orang yang berjaya. Tapi nak berjaya ni senang ke susah? Kalau banyak susah, jadi susah lah. Kena banyak senang. Nak jadi orang berjaya senang ke senang? Sebab apa yang kita kata itu adalah doa. Okey, nak jadi orang berjaya sebenarnya sangat-sangat senang. Benda yang paling kita kena jaga, yang pertama dulu nak tanya soalan cepu emas lah hari ini. Kena jawab dengan jujur lah. Siapa dia jawab dengan jujur, bermakna dia orang yang nak cepat berjaya. Boleh-boleh? Kalau malu nak agak tinggi, agak sikit tak apa. Nak tanya dulu soalan pertama pada pagi ni. Kena jujur lah. Kalau awak tak jujur dengan diri awak tak tipu Abang Mak. Tapi awak tipu diri awak sendiri. Siapa dia pagi ni? Tak semaya sungguh. Angkat tangan begitu ya. Ada mengaku. Alhamdulillah. Alright. Kalau lain tu Alhamdulillah. Dia seorang yang gentleman sebab dia mengaku. Jadi perkara pertama dulu yang kita perlu jaga adalah semayan. Sebab semayan itu tiada agama. Kalau awak mari sekolah hari ni, kalau awak mari sekolah tak semayan, maka payahlah kita nak menimba ilmu. Sebab hak Tuhan suruh buat tu kita tak buat. Sebab semayan ni hak Tuhan suruh buat. Lagu-lagu mana dalam keadaan payah tak payah tu semayan tu perlu diutamakan. Jadi mungkin hari ni hak tak semayan tu dia bangun lambat, malam main game. InsyaAllah pagi tu dia tahajud dengan abah dia. InsyaAllah. Boleh maka? Yang paling penting adalah jaga kita punya semaya dulu. Subuh pagi. Sebab bila kita buat apa yang Allah nak dulu pagi, insya-Allah hidup kita akan jadi tenang. Bagus tak sekabu. Sekolah mari buat apa sekolah? Sekolah masuk ke apa? Teka. Sekolah masuk ke apa? Aku tujuh suku. Aku tujuh suku. Kalau sekolah tujuh suku nak bangun ke apa? Teka. Apa nak bangun? Kena bangun pagi lah. Sebab kita ni budak sekolah, masuk sekolah tu suku, bukan masuk sekolah ke 8.30. Mu ke 8.30 masa baru nak main sekolah. Kalau kawah tu ni nama yang mana? Jadi main sekolah ni pagi, pukul 7 suku tu masuk sekolah dah. Jadi bila pukul 7 suku masuk sekolah, kita kena tidur awal sebab kita nak datang ke sekolah awal. Bila kita bangun awal, barulah kita get ready untuk hadir ke sekolah. Ni kalau bangun pukul 7, kalau dah nak pergi sekolah. Dan kadang-kadang kita tak pergi sekolah bukan sebab kita nak bunting pun. Tiba-tiba terbangunlah
Lambat. Jadi kena jaga timing untuk awak tidur dan untuk awak bangun untuk hadir ke sekolah. Mak pandang ngajar, mak pandang ngajar rumah. Ada? Mak pandang ngajar subjek yang ngajar di sekolah. Oh pandang mak je Wow. Mak cikgu mak. Ada. Tapi mak pandang lah. Sebab kita bukan sikit kemana. Ada. Kalau mak kita tak pandai nak ajar kita, siapa pandai ajar kita? Cikgu. Cikgu duduk mana teka? Cikgu duduk di sekolah. Kau tu kena mari sekolah. Kalau awak tak ada ke sekolah, macam mana awak nak timba ilmu? Ni kamu sekolah pun malah mari. Rumah baca buku tak rumah? Ya. Rasa riwayat lah. Betul ke mari di sekolah? Sebab di sekolah ada cikgu. Cikgu akan mengajar apa? Abang mak dulu zaman sekolah memang seorang pelajar yang suka mari sekolah. Sangat suka datang ke sekolah. Sebab kita tahu dah mak kita tak pandai. Nak ajar kita tak pandai, kita pun tak pandai. Jadi kita kena mari di sekolah untuk timba ilmu. Jadi kena hadir ke sekolah. Ni kat dah mula ni ke banyak benda dekat luar sana. Nak mari sekolah juga mikir 10 kali. Kadang-kadang minta, kalau memang minta lembu nak suruh mari sekolah. Kalau ni kalau lain. Kalau ni bagus si koyak tu, kehadiran memang bagus kalau ni. Bagi tu bukan sikit. Memang boleh nampak dia punya air muka budak rajin mari sekolah. Jadi pagi kena bangun semaya subuh, kena bangun pagi, lepas tu kena mari ke sekolah sebab di sekolah ni ada cikgu yang boleh mendidik kita untuk kita jadi orang. Hari ni nampak abang mak semak tak? Mak ke? Bila tengok abang mak semak gini ke, rasa nampak pun orang kaya-kaya tak? Nampak le? Kalau lah abang mak mari pakai luar pendek ni pada rasakan dah rasa. Rasa kena nak hujan sebab penampilan ini menunjukkan bagaimana karier kita. Jadi bila mari sekolah, jagalah penampilan diri. Oh lo, aku tengok budak sekolah lo ni tak lama ke main pesing. Zaman ni mak dulu tak ada pesing diri. Kemah tak sikit rambut. Kita tu tak apa nak jalan dah. Ada jalan lapor sikit teh. Lagi dah nak buat pesing-pesing. Tak payah duk koyak lah sampai sekolah ni. Sampai sekolah ni tak payah nak sibuk buat rambut panjang, buat rambut bunga, buat tak payah. Buat rambut standard baru nampak emak. Kita main jantai baru nampak semak. Yalah betul. Ni rambut pun kena puluh gapo lah rambut selesai lah. Orang kata tak kena muka dengan rambut tak kena. Gitu. Okey, pelajar sekolah ni mari rambut standard rambut emak. Mari sekolah, pakailah minyak rambut. Dah lah rambut panjang tak pakai rambut pula. Nampak serabut. Mu tahu tak serabut putih mata? Kalau aku lah jadi cikgu lah. Kalau abang makmu ni jadi cikgu, aku tak boleh terus tengok raya lagi. Aku gila-gila nak gerak. Aku tengok pagi kita kemah oleh. Ni bagus je. Rambut kita kena jaga. Kamu tengok abang makmu sign all. Ni rambut tak lah 5 jam. Dia punya rambut ke 5 jam pun tak apa. Janji dia ke kemas. Baru kita rasa tak serabut kepala. Betul ke tak? Balik kat akhir. Kalau boleh, kita gerak rambut semak Boleh? Boleh ke tak? Boleh ke tak? Baru kemas pakai kita. Jadi bila mari sekolah, rambut kena kemas. Baju ni biar gosok sikit main sekolah. Gosok comel. Prek-prek sikit tiap. Asyik bawang masak. Prek-prek sikit minyak wangi. Nak sebang wangi. Sebab apa? Bila kita datang ke sekolah dalam keadaan bersedia, tak macam abang mak orang ni mari dekat kemari pilih baju pun nak pakai baju mana ni kat sekolah kita kan ni. Nak tunjuk bahawasanya kita ni hebat dari segi penampilan dulu kita kena jaga. Kai baju sekolah kita kena jaga ni. Tak orang pergi sekolah dengan baju sekolah tu pakai mana halau pergi. Aku pergi sekolah cak lagi dulu kok nak pergi kalau mana pun. Baik kita nak sekolah pula betul tak? Jaga
penampilan. Sebab kadang-kadang di sekolah Allah daripada orang lagi cedung. Baju tak nampak rupa sore-sore. Muka pun orang tidur. Sekarang tak laku. Laku ke sekarang. Yang perempuan pula high sekolah ni bukan tempat nak jangok. Dengan high sekolah dengan Allah daripada artis. Sunscreen, blaster, gloss. Sekolah ni tidak tempat nak jangok. Bukan tu koyak nanya. Sekolah ni tempat awak nak belajar. Jadi tak perlu nak jangok keluar tak apa. Tapi di sekolah ni mari untuk belajar. Apa yang penting adalah image kita. Nak mari ke sekolah biar jadi seorang pelajar. Bukan mari sekolah ni supaya orang nak dicedung. Bahaya dah. Sebab kita mari sekolah ni bila kita jaga keterampilan cikgu tengok puasa sejuk nak mengajar nak ayat ni. Ni kat mari sekolah ni sesuai yang sekabut ayat ni. Jadi kita tak save benda tu. Jadi kita harap lepas ni kita jaga image kita untuk hadir ke sekolah. Boleh? Tepuklah sikit. Tepuk macam mengatuk kan benarnya. Alright. Lepas pada kita jaga keterampilan sekolah. Siapa dia main sekolah naik motor? Banyak orang motor. Siapa main sekolah naik motor? Naik motor. Siapa main sekolah naik motor? Pakai motor banyak-banyak tu motor siapa? Motor cikgu. Kok mari sekolah dengan motor tu cikgu mok kita pergi suruh main sekolah. Lepas tu pun tak sedut koyak lah nak press-press buat wili-wili kau tak patut ayah. Dan musuh nak berlomba motor nak kisah mungkin nak berlomba mana pun. Main sekolah bawa 40 pada asalkan siapa di sekolah. Kok motor lah ni motor macam-macam ni. Sampai memang ada motor Suzuki. Kok asap kuat bunyi geger 4 waktu tu nak ya. Memang tu naik kok ni. Bunyi motor aku orang tahu dah mari tu. Orang kenal motor aku. Asap kebuk ayah ni. Jadi mari sekolah ni bawa motor slow. Sebab sekolah kita dekat dengan jalan besar. Aku tengok pemung kalau naik motor kat Allah wili. Macam ni siapa dia kau retina ni? Tak hebat. Sebab bila awak bawa motor laju, kalau salah bersidih, kalau mati tak apa. Tak motor cikgu. Masalah dia bila bersidih, patah kaki, patah tangan, tak boleh mari sekolah. Betul ke tak? Bila tak boleh mari sekolah, tertinggal pelajaran. Bila tertinggal pelajaran, nak hambak pula jadi payah ke? Betul ke tak? Siapa nak jadi orang hebat? Cepat kat tangan. Siapa nak jadi orang hebat? Makin laju lah tu. Okey, letak tangan atas bahu kawan. Cuba letak tangan atas bahu kawan. Okey, tepuk bahu dia. Syabas BT. Syabas BT. Nak jadi orang berjaya. Bila nak jadi orang berjaya, memang perkataan syabas tu sama ya. Betul tak? Bila kita boleh periksa nombor 1, kita boleh makan banyak, cikgu ayat tahniah dah. Suka dah kalau cikgu ayat tahniah. Suka deh. Itu yang kita kalau nak selalu orang ucapkan kita tahniah, kita kena tunjukkan prestasi yang cemerlang. Bila kita tunjuk prestasi yang cemerlang, baru ada sebuah perkataan syabas BT. Syabas. Betul ke tak? Kenapa bangga cikgu? Rajin dia. Teka apa cikgu marah? Cikgu marah sebab cikgu sayang. Cikgu marah sebab nak kita jadi orang. Kalau cikgu tak marah, macam mana kita nak terima ilmu yang dia ajar? Tak, sebab kita boleh ikut kepala kita. Sebab lo ni, dunia media sosial. Kadang-kadang cikgu ni tak ada hak dia nak marah tahu. Bila cikgu marah, viral lah tu. Klik ayat pemuk dia. Mok ni mari nak sisi tangan pergi di mana? Mana cikgu tu? Mana? Tak marah kat aku. Cikgu marah tu sebab kita buat kesalahan. Cikgu tak ada nak marahmu saja-saja. Betul tak? Bila cikgu marah tu sebab ada kesalahan yang kita buat. Jadi awak kena faham lah. Bila cikgu marah tu sebab cikgu nak mendidik awak. Bukan cikgu suka-suka nak marah awak. Jadi bila awak kena marah cikgu, awak sendiri kena tahu apa cikgu marah. Jangan cerita kemar kau cikgu asyik. Ni kata iklik yang ngacu kemar dia. Doyak gitu, doyak gini. Kalau abang mak jadi cikgu, dia aku pakai damu.
Tapi cikgu sini je lah. Itu abang mak ayat kalau abang mak dan cikgu. Tapi abang mak sangat percaya cikgu kita duduk begitu. Suka tak suka dia tetap menjalankan tanggungjawab dia sebagai seorang warga pendidik untuk mendidik awak-awak semua. Siapa dia ada telefon? Tekan. Siapa ada telefon? Siapa ada telefon? Tak ada. Nampak kalau pun tak ada telefon benar. Telefon ada. Siapa ada telefon? Ramai tak akak. Kalau akak belakang nak belanja tompak benar. Dia tak akak tak ada. Orang channel dia tompak bawa pak ping bawa. Pak tu ping bawa nak channel nak dia tak ada tak apa. Kita tanya sekali lagi deh. Kita tanya sekali lagi. Siapa yang ada telefon? Siapa dia pakai iPhone Pak Memang? Ada iPhone? Tak ada? Android ada? Android saja? Tak hebat Android. Orang pakai iPhone iPhone Pro 14. Alright. Telefon ni untuk apa benar? Untuk belajar. Maksud untuk belajar telefon. Telefon ni fungsi dia kata untuk belajar. Jadi apa orang untuk main game siang malam pagi petang untuk buat apa? Game tu boleh makan nasi ke? Main game tu makan nasi. Nak main game, nak main media sosial boleh, tak ada masalah. Dunia sekarang memang dunia telefon. Tapi berpada-pada lah. Nama kumpul main telefon. Yang pagi, petang, malam, tak main sekolah, kita sekolah tak buat. Telefon ni nampak saja kecil. Tetapi sebenarnya dia sangat luas. Dia sangat besar. Jadi awak kena pandai kawal diri awak untuk penggunaan gadget. Nak main game, nak read extension, nak buka YouTube, nak buka kapal, boleh, tak ada masalah. Tapi tolong berwaspada dan tolong berhati-hati. Tambah-tambah pula untuk update apa-apa status dekat media sosial. Sebabnya lo ni kadang-kadang awak buat status dekat media sosial yang berbau pelik-pelik, awak boleh dikalahkan kesalahan undang-undang. Jadi jangan buat mudah-mudah sangat. Dan bila bermain di media sosial, tolong kawal diri untuk tidak jadi supo-supo orang yang dah ada dalam ni. Jangan awak tengok orang-orang yang famous, orang so-so awak nak jadi supo dia tanpa awak ada sebarang pendidikan yang mantap. Sebab dunia-dunia awak tengok dalam ni, dunia-dunia orang so ni sementara sahaja. Pendidikan juga lah yang penting. Hak tu orang suruh ngaji sekolah. Betul ke tak? Main sekolah ni free kan? Free? Tak kena bayar ke tak? Bayar ke tak? Apa bayar yuran? Tak tahu. Mak bayar yuran. Awak bayar yuran ke tak? Tak mak bayar yuran kan? Mak boleh pergi dengan siapa? Abang, apa awak ke apa boleh pergi? Hijau. Mu ingat sekolah ni free kan? Mau kita cari pergi, kita hantar kita sekolah bayar yuran, so kita ngaji lah. Saya kemar ke tak? Saya ke tak kemar? Saya ni. Saya ke tak khabar? Saya ke tak? Saya. Bila saya kemar, bila saya khabar, kita kena hargai jasa mereka. Mak kita cari British siang malam pagi petang nak hantar kita sekolah. Betul ke tak? Tak? Betul ke tak? Mak kita tidur rasa kita boleh mari ke sekolah. Tapi bila kita hadir ke sekolah, kita tak belajar sungguh dan akhirnya kita tak boleh memberi sumbangan balik kepada keluarga kita. Rugilah. Sangat-sangat rugi. Awak akan rindu saat-saat sekolah ni sebenarnya. Jadi waktu orang boleh pergi ngaji ke kita, mak kita, abah kita cari piti, kita belajarlah. Tak apa kita susah hari ini. Saya pun anak orang jual dalam pasar je. Family saya bukan je daripada background orang yang senang. Tapi dulu mak saya cari piti untuk saya hadir ke sekolah. Saya mari ke sekolah. Sebab saya tahu sekolah ni lah dapat mengubah saya. Keputusan SPS saya sebenarnya melayakkan saya untuk pergi belajar lagi. Tapi sebab tengkangan keuangan, mak saya tak mampu dan saya tak sanggup belajar. Awak hari ini bertuang sebab dekat sekolah ni banyak bantuan-bantuan yang diberikan. Cikgu-cikgu lo ni mengajar pun tidak cara dulu, cara yang advance lagi. Cikgu-cikgu lo ni pun hebat dengan formula-formula. Jadi awak ni bertuang, tunggu nak sedut saja ilmu daripada guru-guru awak. Kalau awak nak balas jasa orang tua awak 5 tahun, 10 tahun lagi, di sini permulaan dia.
Saya tu tak memang abah ni. Nah, kalau boleh nak tolong tak memang abah saya PT. Tapi dalam keadaan sekarang, memang abah tak suruh aku kerja. Memang abah suruh apa? Suruh belajar. Jadi nak jadi pelajar yang baik, kena fokus. Jangan duduk main kosong. Ni tak ada, banyak besar pemain. Nah, tuan ni besar dah belakang ni, bulu dah belakang. Nah, tapi tak fokus dalam mencari ilmu dalam belajar. Ya memang dulu zaman memang kalau dulu aku pun jadi malas juga. Tapi saya seorang pelajar yang suka duduk depan. Kalau dalam kelas aku memang duduk depan. Supaya kita ni lambat dah sikit. Apabila kita duduk depan, cikgu duduk ngerti kita semuanya. Jadi tak nak menegur kita. Kita jadi tak nak menegur. Faham tak? Dan bila kita duduk depan, kita jadi lebih fokus. Sebab bila you fokus, baru boleh nakak ke apa cikgu ajar, betul ke tak? Bila kita fokus, boleh nakak dalam cikgu ajar. Cikgu makan gapa tekan. Akan nasi. Cikgu minum gapa? Minum air. Cikgu bukan makan limah. Jadi kalau tak faham, kena tanya cikgunya. Kalau kena marah cikgu sikit-sikit, tu biasalah tu. Tapi yang penting kena tanya lah kalau tak faham. Jangan berak mulut. Kalau kita tak faham, kita kena tanya. Bila kita tanya, cikgu kita jelas pula. Sebab cikgu kita tu tak makan limah, cikgu kita tu makan nasi. Jadi jangan takut dengan cikgu. Kalau kita nak faham dengan subjek tu, kita kena tanya. Gitu. Okey, tepuk. Cuba letak tangan yang tepuk saya. Tepuk bawah saya. Okey. Dengar. Awak tu abang mak kata awak tepuk, bila-bila tepuk tangan saya ni. Hei, aja. Kata tepuk aja lah. Hei. Muka apa sikit? Semua lah. Bukan budak-budak. Mengaji tunggu sikit ni. Tidak kena main kursi. Muka apa sikit ni? Tepuk sikit. Kadang-kadang kita ni, kenapa kita lalai? Sebab kita tak khabar. Kita tak khabar. Kenapa berlakunya tak khabar? Sebab kadang-kadang kita lawan mak kita. Kita dengar mak kita kata apa kita dengar, kita lawan mak kita. Di situ menyebabkan kita lalai. Mari di sekolah, cikgu suruh ngaji sekolah, kita tak dengar awak cikgu, menyebabkan kita lalai. Apabila kita tak khabar, kita akan jadi hanyut. Bila kita hanyut, kita akan nak cari kegembiraan. Hati yang mereka ada gawe. Mana-mana nak rilis teng-seng dia kata. Gawe dia nak berapa lah? Muhammad Yusuf? Ada? Tak ada? Muncul tak ada gawe dia. Mereka kalau tak suruh kau yang nak gawe. Kalau apa nak gawe, mai sekolah kau orang mimpi. Pagi pun mami PT kan. Gawe zaman sekolah ni tak ada beri keuntungan gapo. Selama abang mak zaman sekolah mula duk gawe gimana tak ada dek sore habuk dari laki bini ada. Sebab bila awak start gawe, awak buang masa banyak. Kalau gawe ngaju nak kena raya. Kalau nak pergi kelas tambahan nak pergi gawe. Jadi buang masa. Tak payah. Bukan sedar koyak lah kalau mu tengok alim ni, mana waktu lelaki mu sekoyak lah. Terus. Itu waktu cik mak dia beli lagi. Payah nak pegang mu. Bukan sedar koyak lah. Waktu ni fokus pada pembelajaran. Kalau abang mak nak cari tu lelaki, ni siapa nak cari mak semak, betul tak? Pada dia lah ni bukan nak semak saja, nak kena ada pitih. Ya. Nak ada PT. Kau demon ni behar saja lah. Tak payah. Zaman sekolah ni kita fokus pada pembelajaran ni. Siapa nak jadi poli? Ada siapa jadi poli? Ada dua orang. Siapa nak jadi
Soldier. Askar. Oh, ada. Okey. Siapa nak jadi pensyarah? Mana nak jadi pensyarah? Siapa nak jadi cikgu? Patut tak angkat tangan dulu nak jadi khabar. Kau tak angkat tangan dulu nak jadi khabar. Yang ada cita-cita tadi tu bagus. Sebab awak dah tahu apa benda yang awak minat, apa benda yang awak suka. Nak jadi cikgu, nak jadi pensyarah, nak jadi apa sekalipun, dia bermula di mana sebenarnya? Bermula di sini. Kalau awak tak start daripada sini, macam mana awak nak ambil SPM untuk melayakkan awak pergi ke next level, betul-betul? Tak kira masa awak dah ambil SPM bahawa awak nak belajar ke arah apa minat yang awak nak tu. Tidak. Dia bermula di sekolah. Bermula di sini. Kalau awak tanya saya, cita-cita saya nak jadi cikgu. Tetapi Allah tak izinkan saya jadi cikgu. Kata alhamdulillah lah, hari ni boleh juga mari sekolah jadi cikgu jugalah. Lagu ni orang panggil cikgu dah lah. Kan? So bermula di sekolah, bermula di tingkatan 1. Awak tingkatan 1 sini. Di tingkatan 1. Nak sampai ke tingkatan 5 tu dia ada proses pembelajaran yang awak kena faham untuk awak capai cita-cita awak. Awak ingat cikgu-cikgu awak ni jadi cikgu tiba-tiba tu jadi cikgu. Tak. Cikgu juga ada fasa-fasa dia nak jadi cikgu. Jadi semuanya bermula di sekolah. Kalau mu sekolah pun main di mari ngaji tak semua. Rasa-rasa boleh capai tak cita-cita tu? Boleh capai tak cita-cita tu? Tak boleh. Duit senil dah nak dapat sekarang. Senil ke payah? Kalau nak gaji banyak, you kena kerja tak? You kena kerja besar-besar. Maknanya kerja yang berpangkat baru boleh gaji banyak, betul ke tak? Lepas tu mu nak ngaji, mu nak kerja gaji pangkat besar. Kalau keputusan kita sampai SPM saja, rasa-rasa kerja dulu tu dah royak. Paling pergi gaji kita 800 cukup rasa-rasa. Jadi kalau nak gaji banyak, dia kena ada pendidikan yang banyak. Sebab nanti, suatu hari nanti bila awak besar, gaji awak akan dibayar mengikut tahap pendidikan awak. Percayalah saya. Betul-betul? Betul ke tak? Nak gaji banyak, kena mengaji sungguh lah. Supaya kita dapat level yang lebih tinggi, baru dapat gaji banyak. Bila gaji banyak boleh tolong mak tak? Boleh tolong abah tak? Bila tolong mak abah, mak suka tak? Sebagai seorang anak, benda yang paling penting yang kita kena buat adalah balas jasa orang tua kita. Loan ni kalau nak balas jasa orang tua, loan ni kena buat apa? Kena buat apa? Kena belajar lah. Loan ni nak balas jasa orang tua kita kena belajar with panda. Bila belajar with panda, orang cikgu semua akan suka dan muk kita akan rasa bangga. Betul ke tak? Gitu. Baru je. Saya lagi saya kata nampak panas hari ni. Panas ke tak? Aku tanya ni panas ke tak? Panas? Panas di panas. Nampak ke tidak? Apabila kita ada pendidikan yang jelas, kita boleh choice satu hari nanti nak kerja tempat panas ke nak kerja tempat aircon. Jadi awak nak kerja tempat panas ke nak kerja tempat aircon? Aircon. Nak kerja tempat aircon kena ngaji pandai Orang tak ada ngaji pak aircon kamu boleh sijil 2-3 ping tak ada apa nak. Nak kerja pak aircon, nak ada jabat ni kena ngaji pandai. Ngaji pandai bermula di mana? Bermula di sekolah ni lah. Ni gadak nak cikgu buat something. Nak cikgu ni buat pakai nak ajar kau tu semua cikgu. Neleh dia. Zaman memang dulu jumpa cikgu ben. Wah.
hormatnya kita kepada cikgu-cikgu kita. Sebab bila kita hormat pada cikgu kita, ilmu yang kita dapat tu berkat. Ni kat dok dengan cikgu dekat awal. Assalamualaikum. Dia buat apa saya cikgu dia? Cikgu ni ibu bapa kita yang kedua setelah mak abah kita. Mak abah kita, ibu bapa kita, guru. Bila kita mai sekolah ni lah ibu dan bapa kita. Yang kita kena hormati semua mak abah kita juga. Sebab kalau awak nak keberkatan, awak perlu redha daripada cikgu-cikgu ni. Ingat tak cikgu gelar cikgu dah. Gelar cikgu dah. Ya dah. Aku gelar juga dulu. Itu normal ya. Itu normal. Tapi janganlah. Tak, sebab kadang-kadang benda-benda macam ni lah yang menyebabkan kita ni jadi susah nak dapat ilmu yang cikgu nak ajar. Sebab dia tak ada keberkatan. Mak kita nak gelar cikgu boleh gelar cikgu macam nak cikgu nama cikgu. Zaman memang sudah ada itu. Nanti kita kasih dua kita. Bela lagi cikgu kita? Bela ke tak? Bela ke tak? Bela ke tak ni? Tepuklah sikit. Alright. Okey. Abang mana tanya? Masa hari ni boleh pulang balik tak esok? Boleh berulang balik tak masa hari ni? Tak boleh. Masa itu emas. Masa itu adalah benda yang sangat-sangat mahal yang you tak boleh beli. Jadi hari ini adalah masa dan waktu untuk you belajar. Jadi you kena belajar. You kena ambil peluang. Saya tengok ada air sini. Gila dah air saya. Sebab saya memang sakit dekat sikit. Ada air. Sakit dekat sikit mungkin banyak gila ni. Dah banyak bercakap. Okey, masa ni dapat pulang balik lah. Masa ni sangat berharga. Ambillah peluang ni. Tambah-tambah yang tingkatan 5. Siapa tingkatan 5? Murah apa kau dok mau tingkatan 5? Siapa tingkatan 5? Ya Allah ya Rabbi subhanallah, Allahu akbar, masuk hati dah ni. Kena mesti buka hati dah ni belakang ni. Kena bantu tak bawa umur rukiah dah belakang ni Siapa tingkatan 5 tu angkat tangan? Mak tingkatan 5 ni mu tua dah belakang, peh dah tua dah belakang. SPM bila SPM? SPM bila SPM? SPM bulan berapa? Bulan 2 dah. Bulan 1. Bulan 1 lambat lagi lah. Oh, lambat lagi. Bagus. Bagus. Bulan 1 memang lambat lagi. Ya, memang bagus. Alhamdulillah. Bulan tu memang lambat, tapi kita nak belajar. Rasa-rasa dah kita nak catch up. Okay. Jadi yang tingkatan 5, awak kena terus fokus pada pembelajaran. Sebab lepas ni, habis je SPM, awak dah jadi orang dewasa yang kena fikir macam mana nak makan, macam mana nak pakai sendiri dah. Bila awak habis tingkatan 5. Jadi boleh kena main koksenya. Tak pada dengan besar. Malu kau adik-adik ini. Tingkatan 5 pun ada buat perangai lagi. Tingkatan 5 pun ada motel lagi. Tingkatan 5 ada kelas tambahan ke tak ada? Ada ke tak ada? Mari ke tak? Mari alhamdulillah. Mari tu alhamdulillah. Mata mari tu? Alhamdulillah. Cikgu buat kelas tambahan buat apa sebenarnya? Kelas tambahan ni untuk apa? Untuk mantap pelajaran kita. Ingat cikgu tak ada kita end ke? Cikgu ingat dia tak cikgu dia gerak-gerak. Dia nak gerak juga. Tapi sebab dia fikirkan pada pelajar dia, nak ambil SPM, nak ambil peperiksaan, dia sanggup buat kelas tambahan. Tapi sayang, sibuk kali sayang, cikgu sore dia ada dalam kelas. Pelajar tak ada. Cikgu ngajar siapa? Ngajar kata. Kalau nak arah awak ngaji ke rumah, awak tak ngaji dah. Maksudnya banyak awak tak ngaji ke rumah. Jadi mari dah di sekolah dah. Bila cikgu buat kelas tambahan itu untuk masak lagi pembelajaran kita. Pemantik kat tadi 5 nak ambil lesson. Zaman memang dulu memang kelas tambahan, memang pagi petang siang malam. Sebab saya adalah pelajar sains. Ada nyawa sikit kata. Saya dulu 12 subjek. Fizik aku belajar, bio aku belajar, math aku belajar. Semua payah-payah belakang tu jiwa tu. X kali Y, jawapan 4 kertas.
X kali Y dah soalan dia. Jawapan 4 kertas dia tahu. Kita jawab-jawab sekali cikgu tengok kosong. Cuma buat kosong. Tapi sekurang-kurangnya Zambi yang memang mengaji tu aku duduk kelas sains lah. Boleh main kecek hari ni kita kata. Jadi kepada pelajar-pelajar SPM, you kena fokus. Kalau you tak rancang daripada sekarang, you akan tahu lah 5 tahun lagi you akan jadi macam mana. Kalau you tak rancang daripada dulu. Sebab apa? Awak boleh tengok dalam depan mata awak. Awak ada kakak, awak ada abang yang tidak fokus pada pembelajaran, dia jadi gapo. Dia kerja gapo. Awak boleh tahu, awak tak boleh nampak. Tapi awak nak follow benda yang sama. Tidak kan? Tidak kan? Jadi kalau awak nak lebih lagi, awak kena ngaji lebih baru awak akan capai apa yang awak nak. Boleh? Tak ada okey dah? Habis dah? Boleh? Boleh? Alhamdulillah. Masa tak lama, sekejap je. Cikgu kata memang kecek sampai rehat. Boleh? Boleh sebab mu malah belajar. Pasal ada aktiviti di sekolah, selalu you ambil peluang untuk konting. Betul-betul? Percayalah, benda yang awak buat ni adalah benda yang sia-sia. Waktu belajar sungguh-sungguh. Sebab kalau ikutkan sekarang ni kita dah banyak delay. Sebabkan COVID, disebabkan masalah ni cuti gua ni, jadi kita banyak dah delay dari segi pembelajaran sebenarnya. Jadi janganlah rugikan masa guru anda. Guru anda ni bersungguh-sungguh nak kejar silibus. Yang awak ni siapa nak motif semacam. Bila awak motif, awak akan ketinggalan. Boleh? Tolong ambil masa yang ada untuk betul-betul fokus pada apa yang awak nak belajar. Sebab inilah yang akan awak jawab dalam periksa. Dan bila periksa keputusan dia comel, barulah melayakkan awak untuk pergi ke level yang lebih tinggi lagi daripada pembelajaran. Betul? Saya tengok ni air muka, mata-mata yang ada ni, semua orang-orang yang hebat. Semua orang-orang yang bakal menggantikan guru-guru anda. Bakal membanggakan keluarga. Mungkin boleh jadi hebat lagi daripada Abang. Saya pun bermula di sekolah ini juga. Jadi terbukti dah sekolah kita ni mempunyai tenaga pengajar yang hebat. Tepuklah sikit cikgu kita. Sebab kalau tes Abang Mak, dah ramai jadi pensyarah, jadi doktor, ada yang jadi pilot, ramai. Biar kita sekolah dalam kampung, tapi otak kita ni otak orang hebat. Baru sebab cikgu-cikgu ada ke sekolah ni semua cikgu-cikgu yang hebat. Minat cikgu ni kutip ke tepi, dia mari mengajar. Cikgu yang kita jemput, yang mengajar di sekolah ni semua cikgu-cikgu yang hebat. Untuk melahirkan pelajar yang hebat. Jadi macam mana nak ada pelajar yang hebat apabila ada connecting dengan awak dengan cikgu awak, bila pelajar bekerjasama dengan tenaga pengajar. Ni kat cikgu yang sungguh pada-pada kan. Cikgu nak beli buku lagi, photostat kertas preso lagi, buat kelas tambohel lagi. Kita tengok buat buku nasi pagi kertas dia kita. Cikgu pergi kita sekolah ke ada? Kita kalau pilih. Jadi buat kerja. Buat apa? Tepuklah sikit. Baguslah buat. Kita sekolah cikgu itu untuk buat latihan. Bukan cikgu bisu buat pameran je. Bukan buat pameran. Faham dah? Kita sekolah tu cikgu untuk awak. Okey. Siapa dia dalam ramai-ramai ni nak jadi jutawan? Nak jadi jutawan. Tak ada, sekolah ni tak ada. Ada ke tak? Ada. Ada dua orang tersedak lelaki. Calon suami anda. Tapi 20-30 tahun lagi lah. Nak jadi jutawan, nak jadi orang yang duit banyak, nak jadi orang yang berjaya, dia tidak mudah-mudah.
Dia memerlukan pengorbanan masa, memerlukan pengorbanan kasih sayang, memerlukan pengorbanan yang sangat-sangat banyak. Jadi kalau awak tak get ready daripada sekarang, boleh tentu awak dapat tempuhi dunia dekat luar sana. Dunia dekat luar sana sangat keras, Roy. Sangat keras. Dunia tak seindah seperti mana yang kau tengok dekat media sosial. Kalau ditengok dekat media sosial, you nampak yang indah-indah. Tapi sebenarnya dunia dekat luar sana sangat keras. Tambah-tambah lagi yang lelaki-lelaki semua ni. Sebab yang lelaki-lelaki semua ni bakal jadi ayah seksual. Bakal jadi pelindung kepada wanita-wanita di sebelah sana. Jadi kena start daripada lo ni dah jaga belakang. Bukan kata jaga semak saja. Jaga dari segi akidahnya, jaga dari segi akademiknya, jaga dari segi perangannya. Bila kita ni perangai comel, muka tak semak sikit orang nak buat terlaki nak yami. Ni perangai kepala hari ada. Tuan muka tak pula semak. Pinti pula tak ada. Tak ada orang nak tu. Tak ada. Tak ada. Kalau dia jadi pakai mak dengan susu nak yang resume. Apabila kita ada kejayaan, akan ada ramai orang suka ke kita. Saya dulu pun sama dengan awak, budak kampung juga, main sekolah pun naik bas juga. Tapi sebab saya nak capai kejayaan, saya nak ubah kehidupan family saya nak balas jasa orang tua saya nak saya jadi orang yang terkenal, saya nak menyumbang kepada masyarakat saya nak menyumbang kepada orang sekeliling saya buat dan buat tanpa putus asa. Buat juga dan akhirnya hari ini saya mencapai kejayaan. Jadi saya nak adik-adik semua yang ada dekat sini macam itulah juga. Teruskan fokus dalam pembelajaran untuk awak nak capai apa yang awak nak capai. Boleh? Beres lagi ke? Beres lagi ke nasihat kita? Beres lagi nasihat kita? Masa memang ni banyak lagi ni. Okey ke? Pandai cikgu letak ni untuk orang lelaki ni. Pasal dia ada lelaki dia memang kena kuat. Tak apalah kena padas sikit Cikgu kita hebat lah. Beres tak cikgu kita? Kalau beres cakap tangan sikit. Kalau panas lah sebenarnya. Panas tu panas. Kalau itu kita pergi dalam minyak juga. Allah hitam sikit dah. Apa hitam kita untuk manggil. Walaupun hitam tapi manis. Alright. Okay. Sini tidak ada satu. Sini tidak ada 5. Ada satu sini tidak ada 5. Siapa-siapa? Lelaki tu sana tidak ada 5 belakang tu. Ya. Lelaki ni dia apa lagi ni? Panas. Panas sikit betul dia. Manjonya dia tu. Panas sikit betul dia. Okey. Saya nak tahu dekat mana pelajar tingkat T5. Tingkat T5 calon kita berapa orang tahun ni cikgu? Calon SPM kita berapa orang tadi? 100 lebih ada? Ada 100 lebih? Ada tak 100 lebih calon kita? Lebih kurang lah 100 lebih ni. Yang perempuan T5 belah mana? Ramai perempuan punya. Ni lelaki duduk belakang-belakang ni lah. Lelaki duduk belakang-belakang ni. Alright, alhamdulillah. Okey, kepada pelajar-pelajar tingkat T5, okey, kepada pelajar-pelajar ini, awak kena menjadi contoh kepada adik-adik awak ni sebenarnya. Menjadi contoh. Bila awak menjadi contoh yang hebat, nama-nama awak akan terpampang dekat sekolah nanti. Suka tak kalau nama kita ada dekat sekolah, gambar-gambar kita ada dekat sekolah? Suka tak? Gambar ada di sekolah tu sebab apa? Sebab dia pandai. Cikgu tak ada belajar paling tercorok di depan printer tu tak ada. Sebab dia apa? Sebab dia pandai. Okey, jadi awak akan meninggalkan zaman persekolahan tidak lama lagi. Jadi ini adalah waktu untuk awak all out, orang kata. All out, buat sehabis baik untuk awak. Ramai-ramai nak gimana? Yang Ustaz letak yang akan lagi jam Ustaz ni. Yang akan lagi jam Jadi awak kena all out. Maknanya dia tak lagi sampai ke sana. Saya nak cakap dengan dekat tadi sebenarnya.
Ada. Musim kau tu pula dah. Aku kena musim kau ni. Jadi kepada pelajar-pelajar tingkatan 5, awak kena menjadi contoh kepada adik-adik awak. Kepada pelajar-pelajar tingkatan 5 ni, awak kena menjadi contoh kepada adik-adik awak. Sebab bila ada contoh yang banyak, orang ni akan nurut. Ke tak? Adik-adik ni akan ikutlah awak-awak semua. Jadi kalau tingkatan 5 pun tak boleh nak tunjuk contoh yang baik, jadi adik-adik ni pun dia turutlah gapo kakak-kakak dia buat. Sebab awak kena ingat, awak adalah pelajar harapan kepada untuk membanggakan sekolah. Bila keputusan SPM kita comel, sekolah kita naik nama ada. Bila sekolah naik nama, akan ada banyak lagi peruntukan-peruntukan yang akan sampai di sekolah kita dan dapatlah disalurkan kepada adik-adik kita untuk teruskan dalam pembelajaran. Bola duk main gosenya, bola duk main gosek. Lepas tu kalau tingkatan 5 ni, kalau mak ajak pergi makan gula ke, mak ajak pergi bercuti ke, tak payahlah dulu. Goyak ke mak dulu sebentar. Mak terus sebentar nak pergi makan gula ke, nak pergi bercuti ke. Sebab bila awak pergi ikut family awak akan pentingkan daripada segi pembelajaran. Betul-betul? Dia kata 5 ni kena besar ke mak. Klik tak ada goyak ke mak. Mama dan mak besar untuk tahun ni tak boleh kita tegak kita. Sebab apa? Sebab nak fokus pada pembelajaran. Sebab bila awak banyak tinggal pelajari awak akan tinggal dapat cikgu ajar. Sebab cikgu ni dia akan ujung-ujung dekat-dekat nak profesor ni, cikgu akan banyak beri wakilan. Kenal ke tahu ke nak wakilan? Tahu ke nak wakilan? Ada buah-buah macam mana nak jawab profesor tu lah. Ilmu-ilmu yang cikgu tak share tu, cikgu nak share di hujung-hujung. Tolong jangan penting dari segi kelas tambahan tu tak untuk dia kata 5. Sebab sangat-sangat penting untuk pelajar tingkatan 5. Tapi budak tingkatan 1, pelajar tingkatan 1, pelajar tingkatan 2, 3, 4 pun penting juga. Cuma yang tingkatan 5 tu, sebab kita nak tingkatan 5 ni boleh membanggakan keputusan SPM untuk membanggakan sekolah kita. Boleh-boleh? 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 Okey, siapa idola? Siapa idola apa? Mak kalau tanya memang ramai kan? Kalau tanya memang ramai. Okey, siapa kenal mantan Perdana Menteri kita? Tun Mahathir, betul-betul? Okey, Tun Mahathir dia jadi Perdana Menteri yang kedua pada usia dia bila? Pada usia 93 tahun. Dia jadi Perdana Menteri yang kedua. Dia kan jadi Perdana Menteri yang pertama, lepas tu dia dah turun pangkat, dia berhenti, lepas tu dia jadi Perdana Menteri pula kali kedua pada usia dia 93 tahun. Daripada usia 93. Jadi nak royak sini, tak ada waktu yang terlambat untuk awak nak capai kejayaan awak. Tak ada waktu yang terlambat. Orang kata dia lagi nak ambak, dia lagi nak pulut, dia lagi awak nak kejar. Cuma kena fokus, kena unggah, kena cepat capai apa yang awak nak dengan fokus dalam pembelajaran. Kata macam Tun kita tu usia 93 tahun tu dia boleh jadi Perdana Menteri lagi dan dia masih lagi boleh pimpin Malaysia. Hari kita nak semangat awak gitulah. Semangat macam semangat tu. Di usia 93 tahun. Awak umur berapa lah awak? Awak umur berapa? 14, 17, betul-betul? 16, dah 13. Jadi umur awak muda lagi. Tenaga masih kuat. Tenaga masih kuat lagi. Jadi gunakan tenaga dan waktu muda awak ni untuk awak pulung ni. Nanti kalau awak tak pulung sekarang, awak akan menyesal. Awak akan menyesal. Boleh ke tak? Masa muda ni nak awak nak belajar sungguh-sungguh. Dia tua seksa tak kena dah nak ngajinya. Dah lambat dah sikit-sikit. Jadi ni waktu untuk awak nak belajar, awak nak capai impian dan cita-cita awak tadi. Alright? Dia kata Abang Mat, bukan dia kata ni, adik-adik. Salah. Dia kata cikgu. Kita besok kecek daripada orang, daripada mang apa. Hari ni kita boleh kecek dengan pelajar-pelajar. Kita berasa kekaklah sikit sebenarnya. Dah. Okey. Jadi kalau awak nak capai impian, kalau awak nak berjaya macam Abang Mat hari ni, di sini adalah permulaan dia. Jangan pandang siapa kita hari ini. Tak apa mak kita orang susah pun. Tak apa abang kita orang susah pun. Tak apa kita mari mengaji sekolah jalan kaki pun. Sebab kalau awak nak mengubah kehidupan awak jadi lebih molek, awaklah yang mengubah. Sebab tak ada orang lain boleh ubah awak selain daripada diri awak sendiri yang ubah hidup awak. Boleh?
Boleh boleh? Boleh ke tak? Nah, jadi kalau nak percaya, awak yang kena ubah kehidupan awak. Awaklah yang kena membanggakan keluarga awak. Boleh boleh? Okey, so kita ada sesi yang terakhir. Saya nak minta tim saya boleh kita on lagu tak sekejap. Tolong apa kira kat sana. Ini adalah sesi yang terakhir dah. Abang Mak pun nak habis dah. Masa Abang Mak pun tak panjang. Tapi ini adalah sesi kita nak submit doa. Boleh tak? Kita kecek-kecek dah. Kita ngilang-ngilang dah. Ini adalah salah satu sesi submit doa. Kita nak sama-sama kita submit doa. Saya sangat percaya dalam ramai-ramai ni mungkin ada doa yang Allah nak makbulkan. Cuma dalam sesi ni saya minta jasa baik anak-anak pelajar semua kita betul-betul fokus. Boleh? Betul-betul fokus dengar apa yang Abang Mak royak. Dan akhir sekali baru kita submit doa. Masa submit doa tu mintalah sebanyak mungkin yang awak nak. Boleh? Cuma sebelum kita nak submit doa, kita ada sesi meminta maaf dulu. Tapi kita buat semua ni secara visual sahaja. Boleh? Okey, sekarang ni duduk secara molek. Secara molek. Kalau boleh jangan bersentuh dengan kawan awak. Cuma jarak-jarak kasih, jangan sentuh. Kalau boleh jangan bersentuh. Okey? Okey, semua tangan duduk atas paha. Okey? Tangan atas paha. Kalau awak tak nak fokus, awak jangan ganggu orang lain yang betul-betul nak fokus. Boleh? Ini adalah sesi yang terakhir dah ni. Sesi kita nak submit doa. Doa ni sangat penting. Doa ni senjata orang mukmin. Jadi ini adalah peluang. Dalam ramai-ramai ni mungkin ada doa yang Allah nak makbulkan. Jadi ambil peluang ni untuk buat betul-betul. Especially untuk yang tingkatan 5. Minta betul-betul. Sebab mungkin ada doa yang Allah nak makbulkan pada hari ini. Sebab kita dalam majlis ilmu, apabila kita dalam majlis ilmu, akan ada malaikat-malaikat yang mengelilingi kita. Dan sama-sama kita nak submit doa. Jadi tolong fokus, jangan main, jangan suka, jangan buat bising, diam je. Kalau awak tak boleh buat, awak diam saja. Okey, tangan letak atas paha. Saya nak semua orang pejam mata. Bernafas dengan tarik nafas dengan hidung. Lepas dengan mulut, tapi perlahan-lahan. Dengan kiraan 8. Jangan tak. Dia tarik perlahan-lahan. Sebab bila ditarik perlahan-lahan, you akan dapat satu stima yang sangat tenang. Okey? Boleh? Boleh bagi kita sama? Tak payah buka mata. Kalau tengah dalam sesi ni, you just pejam je mata. Sebab kalau buka mata, awak akan ganggu orang lain. Okey, sekarang pejam mata. Tarik nafas. Kan dah tenang dah. Okey, tarik nafas. Tahan. Lepaskan. Tarik nafas. Tahan. Lepaskan. Tarik nafas. Tahan. Lepaskan. Saya harap semua orang boleh buat. Sebab kita nak dapatkan vibration tu. Kalau semua orang bersatu, kita akan dapat satu vibration yang sangat-sangat bagus. Kita nak aura positif ada dalam majlis kita sekarang ini. Okey? Tarik nafas, tahan dan lepaskan. Adik-adik sekalian, saya nak awak cuba flashback balik zaman awak sekolah rendah. Zaman kecil-kecil mula. Cuba flashback balik. Zaman sekolah rendah. Apa saja yang awak ingat zaman sekolah rendah awak? Cuba awak flashback balik. Cuba flashback balik zaman sekolah rendah dulu. Kalau tak boleh buat, duduk diam. Jangan ganggu orang lain. Sekarang sesi nak submit doa. Dengan doa ni boleh jadi macam-macam. Kalau tak boleh buat, awak diam. Yang boleh buat, just ikut sahaja. Saya nak you all diam. Cuba you ingat balik zaman sekolah rendah. Alright. Sekarang ni saya nak awak ambil ataupun bawa mak dengan ayah awak dalam minda awak sekarang. Cuba ambil mak dengan ayah. Pandanglah mata mereka. Cuba pandang mata mak, mata ayah. Bawa mereka dalam minda awak sekarang. Mak dengan ayah. Wahai adik-adik sekalian, inilah ibu bapa anda yang membesarkan anda. Saya nak awak pandang mata mereka dalam-dalam. Kalau rasa nak pegang tangan mereka, pegang tangan mereka erat-erat. Pandang mata mak ayah anda. Inilah ibu bapa anda
yang melahirkan anda dan yang membesarkan anda. Kalau anda merasakan tangan mereka, terasanya hangat, terasa kehangatan tangan mereka. Kalau anda merasakan tangan mereka, anda merasakan keringat tua di situ. Urat-urat tua sudah ada dekat tangan ibu dan ayah kita. Inilah ibu dan ayah kita yang membesarkan kita daripada kita sekecil tapak tangan sehingga kita besar hari ini. Saya nak awak tengok muka mereka. Pandanglah muka mereka. Kerana ada orang yang dah tak boleh pandang muka mak ayah dia. Ada orang yang dah tak boleh pegang tangan mak ayah dia. Anda yang masih ada mak ayah, anda berpeluang lagi nak pegang tangan mereka. Cuba pandang mata mereka sekali lagi. Cuba usap muka mereka. Bilakah masanya untuk kita membalas jasa mereka? Bilakah masanya untuk kita membalas jasa mereka? Kadang-kadang kita kata ayah kita tak hiraukan kita, tapi ayah kita sibuk membanting tulang di luar mencari rezeki untuk membesarkan kita. Kadang-kadang kita marahkan mak kita. Kadang-kadang kita tinggikan suara dekat mak kita. Sedangkan inilah seorang ibu yang kita tumpang di rahimnya. Inilah ibu yang kadang-kadang menangis sendirian dengan perangai kita. Kadang-kadang ibu kecewa dengan perangai kita. Tapi ibu, ayah masih berusaha untuk membesarkan kita dan berusaha untuk hantar kita ke sekolah. Jadi hari ini saya nak kita maafkan semua orang sebab kita nak submit doa dalam keadaan tenang sekejap lagi. Jadi yang pertama, maafkan dulu semua orang. Mungkin ada rakan-rakan anda yang menyakitkan hati anda, maafkan mereka. Saya nak awak minta maaf dengan guru-guru awak. Mungkin ada apa yang awak cakap menggurus hati guru awak, minta maaf dengan guru-guru awak. Minta maaf betul-betul dengan guru awak. Sekarang ni saya nak awak minta maaf dengan ayah awak. Minta maaf betul-betul dengan ayah. Mungkin ada perangai-perangai kita yang menyebabkan ayah kita marah. Minta maaf betul-betul dengan ayah kita. Minta maaf betul-betul dengan ayah kita. Sekarang ni saya nak kita semua pegang tangan bonda kita. Awak pegang erat-erat tangan bonda. Sebab kita nak minta maaf dengan bonda kita. Kerana doa bonda adalah doa yang makbul. Kita nak minta maaf betul-betul. Bayangkan awak sedang pegang tangan bonda awak. Pegang tangan bonda awak sekarang ini. Pandang mata bonda awak. Cakap kat dia. Sebut nama dia. Ma. Orang minta maaf. Halalkan susu yang mengalir daripada badan ini. Saya minta maaf daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Kalau ada tersalah kata, terkasar bahasa dengan ma, minta maaf betul-betul wahai anak-anak sekalian. Minta maaf betul-betul dengan bonda anda. Pegang tangan bonda anda erat-erat. Bayangkan suatu hari nanti tangan ini akan terlepas. Sebab kita tidak selamanya di sini. Pegang erat-erat tangan bonda anda. Rasakan kehangatan tangan itu. Mintalah maaf dengan dia. Apa saja silapnya kita dengan bonda kita. Minta maaf betul-betul. Bayangkan bonda anda di sini sekarang. Pegang erat-erat tangan bonda anda. Sekarang ni mintalah maaf dengan bonda anda. Ambilkan satu tangan bonda lagi letak di kepala kita sebab kita nak start submit doa daripada sekarang. Ambil satu tangan lagi letak di ubun-ubun kepala kita. Sekarang ni saya nak suruh awak start submit doa. Mintalah doa sebanyak mungkin. Mintalah dengan Maha Pencipta sambil direstukan oleh bonda kita. Mintalah wahai anak-anak sekalian. Mintalah wahai anak-anak sekalian. Mintalah sebanyak mungkin. Submitlah doa anak sebanyak mungkin. Mintalah sekarang. Mungkin dalam ramai-ramai ni ada doa yang Allah nak makbulkan. Mintalah wahai anak-anak sekalian. Janganlah ego, janganlah kita keras hati. Rendahkan diri kita. Mohon dengan Maha Pencipta sambil direstukan oleh bonda kita. Mintalah sebanyak mungkin. Ya Allah, ya Tuhanku, Kau makbulkanlah doa kami hari ini, ya Allah. Kau angkatlah doa kami hari ini, ya Allah. Sesungguhnya kami ingin membalas jasa orang tua kami. Kami nak banggakan keluarga kami. Kami nak bagi yang terbaik kepada keluarga kami. Ya Allah, ya Tuhanku, Engkau Maha Pengampun,
Kau Maha Pemberi. Kau berikanlah kesenangan hidup kepada kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, Kau berikanlah ketenangan hati, ketenangan jiwa kepada kami dalam waktu kami menerima ilmu daripada guru-guru kami, ya Allah. Dengan ilmu ini pasti kami dapat mengubah kehidupan kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, Kau izinkanlah kejayaan kepada kami. Kau berikanlah kejayaan yang luar biasa kepada kami. Ya Allah, ya Tuhanku, Kau berilah kami kesihatan yang baik untuk kami menempuh hari-hari yang lebih mencabar. Sami'lah wahai anak-anak.